Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #PPD Melaka Tengah, jenama kerajaan nombor 1. Apa khabar anak-anak? Cikgu doakan anak-anak pelajar semua sihat dan bersemangat untuk menuntut ilmu pada malam ini dalam program Kasih Gegau Matematik SPM 2021. Program ini dianjurkan oleh Sektor Pembelajaran Unit SIC Plus PPD Melaka Tengah khusus untuk membantu anak-anak di luar sana meningkatkan kefahaman dan pencapaian dalam SPM yang bakal tiba. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, bersama saya Cikgu Faizah sebagai moderator pada malam ini. Penceramah kita adalah Cikgu Hazri bin Muhammad Hamzah dari SMK Tun Tuah. Cikgu Hazri berpengalaman mengajar bagi mata pelajaran matematik selama lebih 14 tahun. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian ilmu, marilah kita bersama-sama mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Semoga berkat ilmu yang disampaikan pada malam ini. Dari kota turun ke desa, ingin bertemu pujaan teruna. Sebaik kata untayan bahasa, mohon bicara penuh bermakna. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama mendengar tips-tips penting serta teknik menjawab kertas SPM bagi tajuk ubahan yang akan disampaikan oleh Cikgu Hazri. Silakan Cikgu Hazri. Okey, terima kasih kepada moderator Cikgu Faizah. Okey, yang saya hormati pada malam ini Cikgu Harifah selaku SISC Plus PPD Melaka Tengah. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PPD kerana berjaya untuk menganjurkan program Kasih Gegau untuk bidang sains matematik. So malam ni kita akan gegau sama-sama kita kasih gegau matematik malam ni. Untuk siri kedua malam ni iaitu tajuk ubahan. Tajuk tingkatan 5. Kalau kamu masih ingat tingkatan 5, ini ialah topik yang bab 1. Okey, bab 1 ni dia merangkumi 3 jenis ubahan. So kita akan tengoklah satu persatu jenis ubahan tu. Saya harap pelajar-pelajar semua dah bersedia dan pastikan kita kasih trending malam ni, kita hashtag kasih gegau. Okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini yang pertama sekali, pengetahuan sedia ada yang perlu ada pada kamu tentang tajuk ubahan ni. Kamu sedia maklum, dia ada beberapa jenis ubahan yang kamu kena tahu. Iaitu yang pertama ialah ubahan langsung. Okey, ubahan langsung. Ini yang pertama. Kemudian, dalam ubahan langsung ni, dia ada satu jenis ubahan yang dia tercantum. Okey, kita tengok ubahan langsung dulu. So, kalau ubahan langsung, kalau dia cakap Y berubah secara langsung dengan X. So, keyword dia dekat sini ialah berubah secara langsung. Okey, sebelum saya lupa, kalau ubahan ni, saya nak kamu ingat, dia macam topik kita tangkap ikan lah. Kan, ubahan kan, nampak tak? Dia macam bentuk ikan kat situ. So, bila saya lukis ni, dia jadi bentuk ikan. Kan? So, nanti saya akan sebut banyak kali tentang ikan tau. So, bila saya sebut ikan, maknanya kamu faham tentang ubahan. Okey? So, ini untuk ubahan langsung. Y berubah secara langsung dengan X. So, bila kita tulis dia punya ubahan, ataupun kita nak wakilkan dia dengan ikan tu, so dia akan jadi Y berubah secara langsung dengan X. Ini dalam bentuk ubahan. Okey, kemudian, bila kita tukarkan dalam bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan KX. Okey? K tu apa, Cikgu Faizah? Pemala. Pemala, betul tu Cikgu Faizah. Okey. Harap-harap pelajar pun sedia maklum lah K ni, kita biasa guna K lah. K ni untuk kita wakilkan dengan pemala. Okey. Kalau saya nak guna huruf lain boleh Cikgu? Boleh juga Cikgu Faizah. Kalau kita tak suka huruf K kan, kita benci huruf K, kita letaklah Y sama dengan RX. Okey, tak kisah. Tapi kita biasanya, kita wakilkan dengan huruf K lah, pemala. Okey, seterusnya. Yang penting kita tahu dia pemala lah kan? Betul tu Cikgu Faizah. Okey, seterusnya ubahan tercantum. Dalam ubahan tercantum, dia adalah sebenarnya ubahan langsung tau. Ada 2 huruf kat situ. So kalau dia cakap Y berubah secara langsung dengan X dan Z.
So bila kita wakilkan dia yang ikan tu, dia akan jadi Y ikan XZ. So Y berubah secara langsung X dan Z. Bila kita tukar persamaan, dia akan jadi Y sama dengan K X Z. Okay, harap semua pelajar faham tentang tu. Okay, itu yang pertama, ubahan langsung. Okay, seterusnya. Yang kita nak tengok seterusnya ialah ubahan songsang. Okay, ubahan songsang pula. So, Y berubah secara songsang dengan X. Kalau kita wakilkan dia dengan ikan tu, dia akan jadi Y ikan 1/X. Berubah secara songsang Ini kita wakilkan sebagai dalam bentuk ubahan. Yang ni kita wakilkan dalam bentuk persamaan. So, bila kita wakilkan dalam bentuk persamaan, Y sama dengan K/X. Dekat sini, hati-hati pelajar. Sebab ada setengah pelajar, dia dah tulis ubahan dia macam ni, 1/X. Kemudian, bila dia tulis persamaan, dia tulis macam ni, Y sama dengan 1/X. Di mana di sini adalah salah pelajar. Kamu kena wakilkan dia dengan huruf pemalar. So, Y sama dengan, sebenarnya K tu kan, K tu berada di atas. Jadi, bila kita darab dengan 1, tu yang jadi Y sama dengan K/X. Selalu berlaku kesilapan lah di situ, di sini. So, hati-hati pelajar. Okey, itu untuk ubahan songsang. Okey, sebelum saya terlupa, ada satu bahagian yang saya perlu tekankan dekat sini. Okey, kalau ubahan langsung, kita sedia maklum, ni pengetahuan sedia ada tau, pengetahuan sedia ada yang perlu ada pada setiap pelajar. Okey, kalau ubahan langsung, bermaksud kalau nilai Y bertambah, ubahan langsung apa akan jadi pada nilai X? Cikgu Faizah rasa apa akan jadi pada nilai X? Kalau Y dah naik, X pun kenalah naik. Ya, betul. Sebab dia ubahan langsung. Kalau Y meningkat, X turut meningkat juga nilai dia. Sama juga kalau Y menurun, nilai X pun akan menurun. Okey, itu untuk ubahan langsung. Sama juga ubahan tercantum ni. So, kalau Y meningkat, X pun meningkat, Z pun meningkat juga. Itu untuk ubahan langsung. Berbeza pula dengan ubahan songsang. Kalau ubahan songsang, Y meningkat, X, nilai X akan menurun. Sebab dia songsang. Tu istilah tentang songsang tu. Okey, harap pelajar faham dekat situ. Dia macam terbalik lah kan? Seorang naik, seorang turun. Betul tu Cikgu Faizah. Okey, seterusnya kita tengok pula ubahan yang ketiga, iaitu jenis ubahan bergabung. Okey, bergabung ni maksudnya dia gabungkan dengan langsung. Langsung tu ada jenis yang tercantum. Okey, dan dia gabungkan juga dengan yang songsang. Sebagai contoh, kita tengok contoh kat sini. Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. So, bila kita wakilkan yang bentuk ikan tu, saya sebut sekali lagi ikan ubahan lah, maksudnya ubahan. So, Y berubah secara langsung dengan X, bermakna dia dekat atas kan tadi. So, dan berubah secara songsang dengan Z, so dia akan jadi macam tu. Kalau kita nak asingkan dia sebenarnya macam ni kan, Y berubah secara langsung dan Y berubah secara songsang dengan Z. So, kita tak boleh tulis asing-asing macam ni. So, kita kena gabungkan dia, so dia akan jadi macam ni. Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Kalau kita wakilkan dalam bentuk persamaan, Y sama dengan KX per Z. Okey? Boleh jelas tak, Cikgu Faizah? Okey, Cikgu Azri, faham. Okay. Saya harap pelajar-pelajar di luar sana pun faham dengan penjelasan saya. Okey, kita pergi lebih lanjut lagi. So, saya harap pelajar dah bersedia untuk seterusnya. Jadi, kita kasih gegau malam ni kita kasih gegau matematik malam ni. Okey. Okey, ni ada beberapa tips untuk kamu ingat soalan ni. Ataupun teknik untuk menjawab soalan ni. Okey. So, yang pertama, kamu gariskan kehendak soalan. Okey. Yang pertama, kita gariskan kehendak soalan. Kemudian, yang kedua, tuliskan dalam bentuk ubahan. Ingat tuliskan dalam bentuk ubahan, iaitu yang ikan tu. Okey, kemudian yang ketiga, tuliskan dalam bentuk persamaan. Persamaan tu maksudnya ada sama dengan dan ada huruf apa? Huruf K. Okey, sebab kita dah tunjukkan tadi kan kat situ. Okey, nanti yang saya highlight alpha soft ni nanti kita akan tengok tau. So, saya harap kamu semua bersama dengan saya sehingga akhir pelajar-pelajar semua.
Okey, seterusnya yang nombor 4, ganti nilai untuk dapat K. Yang kelima, cari nilai baru. Okey, apa benda lah yang saya merepek ni kan? Jadi, saya ringkaskan dia, kamu boleh tengok dekat sini. Okey, so itu dia. Kalau susah sangat nak ingat 5 tu, so kamu ingat yang ni. Guys, ubahan paling ku benci. Okey? Guys, ubahan paling ku benci. Tapi janganlah benci topik ni. Topik ni sebenarnya senang nak skor. Okey? So, kamu boleh nampak dekat situ, saya gariskan yang pangkal tu. So, G untuk garis. Ni tadi untuk garis. Kemudian U untuk kita tulis dia punya ubahan. Kemudian P ni kita tulis dia punya persamaan. Seterusnya K. Seterusnya K ialah kita tulis dia punya nilai K. Kita akan cari dia punya nilai K. Dan last kali ialah kita akan cari nilai baru. Okey? Harap pelajar ikut kat situ. Guys, ubahan paling ku benci. Tapi jangan benci topik ni. Topik ni senang skor sebenarnya. Harap pelajar boleh ikut situ. Okey, kita tengok contoh Boleh kita teruskan Cikgu Faizah? Ya, boleh. Setakat ni jelas Okey, harap-harap pelajar kat sana pun faham apa yang saya terangkan. Okey, kita tengok Senang contoh nak yang ingat pertama. ni dah ada petua Itulah tadi. Okey, so saya kecilkan ni sekejap. Sebab saya nak guna alat-alat. Okey. So, tuliskan ubahan berikut. Ini soalan dia. Tuliskan ubahan berikut menggunakan simbol ubahan. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3N. So, tadi kan ada 5 kan? Guys, ubahan paling ku benci. Ini soalan yang ni, dia hanya melibatkan guys ubahan. Maksudnya, G ni ialah garis. So, garis kehendak soalan. Dekat sini, mana kita akan garis? Cikgu Faizah rasa mana saya akan garis? Y itulah. Y ubah secara langsung. Keyword dia langsung tu kan? Ya, betul. Keyword dia. So, kita gariskan Y berubah secara langsung dengan kuasa 3N. Okey, tu yang pertama. Untuk yang guys tadi kan? Okey. So, bila kita dah gariskan, kita dah faham kehendak soalan, lepas tu kita tulis dia punya ubahan. Ubahan ni kita wakilkan dengan simbol ikan tadi. So, macam mana kita nak wakilkan? Y berubah secara langsung dengan kuasa 3N. Kalau kuasa 3N ialah maksudnya N kuasa 3. N kuasa 3. Ya. So, apa jawapan kat situ kelas? B. Ramai yang jawab B kan? Ya ke B? Betul. Jawapan dia B. Ramai yang respon kat situ. Bagus. Alhamdulillah. Okay. So, jawapan B. Tapi soalan dia tak keluar soalan semudah ini pelajar. Okay. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, ni pun soalan yang guys ubahan saja. Okay, tuliskan ubahan berikut menggunakan simbol ubahan. Y berubah secara langsung dengan Z, kuasa 2W dan punca kuasa 2X. Okay, harap pelajar boleh respon untuk soalan ni. Cuba teka, apa jawapan untuk soalan ni? Okay, so yang pertama guys. Guys ni tadi gariskan. So, kita gariskan kehendak soalan. Y berubah secara langsung dengan Z kuasa 2W dan punca kuasa 2X. Ada 3 huruf kat situ. Okay, so bila kita dah gariskan, kita tulis dia punya ubahan. So, Y berubah secara langsung dengan Z. So, kalau secara langsung dengan Z, sini Z kan? Lepas tu, kuasa 2W. Kalau kuasa 2W maksudnya W kuasa 2. Dan punca kuasa 2X. Kalau punca kuasa 2X ialah, yang ni punca kuasa 2X. Okay, so apa jawapan kat situ? A ke, B ke, C ke, D? Jawapan ialah D kan? Dia tak ikut susunan tu. So bila kita tengok soalan, kita tuliskan, kita bandingkan dengan jawapan yang dibagi tu. So jawapan ialah D. Okay, Y berubah secara langsung dengan Z kuasa 2W dan punca kuasa 2X. Jelas harap pelajar kat sana tu jelas.
Okey. Kita teruskan lagi ya. Kita kasih gegau lagi malam ni Ini baru part sikit tau. Kita akan masuk lagi lebih dalam. Sebab tadi kan guys, ubahan paling ku benci. Okey, seterusnya. Kita masuk pula untuk soalan yang jenis guys, ubahan paling. Okey. Kita ulang balik Guys ni tadi apa, Cikgu Faizah? G ni untuk Garis. garis. Kita Gariskan. garis kehendak soalan. Kemudian U ni apa tadi? Masukkan simbol Kita tulis ubahan. daripada ubahan, betul tu. Kemudian yang ketiga, P ni, Cikgu Faizah rasa apa? Pemalar. Sebelum pemalar, kita tulis dia punya persamaan dulu. Persamaan. Ini untuk persamaan. Persamaan tu betul lah, kita masukkan nilai pemalar. Kita gantikan nilai K. Okey, kita tengok soalan ni Okey, yang manakah antara berikut menunjukkan Y berubah secara, so kita garis Y berubah secara songsang dengan kuasa 2P. Okey. Itu dia punya kehendak soalan. So, kita dah garis, kemudian kita tulis, kita wakilkan dalam bentuk ubahan. So, Y ikan secara songsang dengan kuasa 2P. Kalau secara songsang, dia akan jadi 1 per P kuasa 2. P. Sebab dia kata dekat situ kuasa 2P. Okay. So, kita dah garis, kita dah tulis ubahan, kemudian persamaan. Persamaan ni, dia akan jadi Y sama dengan K per P kuasa 2. Kemudian kita tengok jawapan. Ada tak? Tak ada kat situ. Macam mana tu? So, kita kena pindahkan dia. Sebab dalam jawapan, dia bagi nilai K, ungkapkan K dalam sebutan Y dan P. So, bila kamu pindahkan dia, dia akan jadi darab silang kat sebelah tu kan. So, dia akan jadi K sama dengan YP kuasa 2. So, jawapan ialah D. Ada yang jawab B tu. Kena hati-hati Kamu kena tengok hati-hati. Kalau dalam soalan, kamu jangan gopoh. Sebab soalan ni mudah. Kamu jangan hilang markah lah untuk soalan ni. Okay? Jangan benci Lagi sekali jangan benci topik ni. Topik ni paling senang nak skor sebenarnya. Okay, kita teruskan lagi pelajar. Okay. Kita tengok ni. Ni pun sama. Guys, ubahan paling. Okay. So, yang pertama, kita gariskan dulu. So, mana yang kita garis? Kita akan gariskan dekat sini. V berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya. Maksudnya, kita wakilkan dalam bentuk ubahan. Ini kita garis tadi. Kemudian kita wakilkan dalam bentuk ubahan. Dia akan jadi V berubah secara langsung dengan R kuasa 2. Okay. Kemudian kita wakilkan dalam bentuk persamaan pula. So, kalau persamaan dia akan jadi V sama dengan KR kuasa 2. Okay, tengok. Ada tak soalan? Ada tak jawapan? Tak ada kat situ. Sama juga macam soalan yang tak ada kan? So, hati-hati. Pelajar bila tak nampak jawapan yang cari, kamu kena tengok balik dalam kerja kamu. Okay, sebab kadang-kadang dia twist tau. Kamu dah wakilkan dalam bentuk macam ni. Tapi dia nak dalam K dalam sebutan V dan R. So, kamu pindahkan dia. K sama dengan V per R kuasa 2. Okay. So, jawapan ialah B jawapan dia. Okay. Harap pelajar kat luar sana tu faham. Boleh kita teruskan, Cikgu Faizah? Boleh. Dah ramai pelajar pun dapat jawab soalan ni dengan baik Itulah, bagus kita nampak dia orang dapat jawab lah, baguslah. Okey, betul tu. Okey. So, kita teruskan. Okey. So, kita kasih gegau lagi malam ni, semua pelajar. Okey, kita dah makin lama, makin masuk lagi dalam tau. Okey, so kita tengok soalan dia. Dia punya tips tadi, sekarang dia dah masuk, guys, ubahan paling ku benci. Tengok guys. Benci belum lagi. Sekarang setakat guys. Belum benci lagi. Guys, ubahan paling ku. Okey, ni tadi garis. Ni tadi kita wakilkan dalam bentuk ubahan. Kemudian P ni tadi persamaan. Okey, K ni ialah kita nak cari nilai K. So, bila kita nak cari nilai K, maknanya nilai-nilai huruf yang lain tu mesti dia bagi.
Itu dia Okey, kita tengok sama-sama. Okey, kita yang pertama kita garis dulu. Cikgu Faizal rasa mana yang kita nak garis? Kalau saya cari keyword hubungan dia tu, Z berubah secara langsung dengan punca kuasa 3R. Okey, betul tu Cikgu Faizal. So, kita garis yang tu. Dia punya ubahan tu Dia punya keyword tu. So, Z berubah secara langsung dengan punca kuasa 3R. Bila kita dah lukis, kita dah gariskan dan kita dah faham soalan tu, kemudian kita akan tuliskan dalam bentuk ubahan. So, Z ikan, dia akan jadi punca kuasa 3R. Okay, hati-hati kan kalau ada yang pelajar yang gopoh, dia tulis macam ni. Z R kuasa 3. So, kamu kena kuasai betul-betul istilah tu. Punca kuasa macam mana, kuasa 2 macam mana. Semua tu kena mahirkan. Okay? Kadang pelajar kita ni gopoh, Cikgu Faizal. Ya, betul. Kadang kita sendiri pun kadang gopoh juga. Betul tu. Nak cepat je kan? Okey, lepas tu kita wakilkan dalam bentuk persamaan. So, bila wakilkan dalam bentuk persamaan, dia akan jadi Z sama dengan K punca kuasa 3 R. Okey, ini dah selesai. Ini dah selesai. Kemudian ini pun dah selesai. Okey, K, Q. K ni maknanya kita nak cari nilai K. Okey, kalau nak cari nilai K, kita akan ganti nilai Z dengan R dalam persamaan tu. Okay, so bila kita gantikan Z ni, kita akan gantikan dengan 3 sebab dia bagi 3 dekat situ. Okay, sama dengan K ni kita nak cari. Okay, kemudian R ni kita gantikan dengan 64. Okay, pelajar tengok kalau boleh pindah, selalunya pelajar kalau tak ada masalah algebra, dia boleh pindah terus dapat jawapan K kan. Tapi hari ni saya nak ajar kamu teknik guna kalkulator. Okay, saya akan ajar kamu untuk kalkulator jenis yang ni. Okay, so kita masukkan So kamu tengok 3 ni kita akan tekan 3. Kemudian sama dengan ni kita akan tekan alpha soft. Ingat kan tadi saya yang first slide tadi saya ada highlight alpha soft. So maksudnya kamu tekan alpha soft. Ikut je yang ni. Seterusnya K ni, apa-apa nilai K, kamu gantikan nilai X. Kalau nak tekan nilai X, kamu tekan alpha tutup kurungan. Okay, alpha tutup kurungan. Kemudian punca kuasa 3 ni, kita tekan punca kuasa 3, 60. Sorry, ni bukan punca kuasa 3 tu. So, shift punca kuasa 3, 64. Okay, tutup kurungan. Okay, kita nak cari nilai K kan. So, bila dah dapat, kamu dah tekan kalkulator tu. So, kamu tekan shift calculate. Sama dengan. Kejap. Kenapa tak jadi? Okay, kejap. Lagi sekali So, kita masukkan 3 alpha soft. Kemudian alpha X. Kemudian punca kuasa 3, 64. So, lepas tu kamu tekan shift calculate. Lepas tu kamu tekan sama dengan. So, jawapan 0.75. Maksudnya, nilai K tu ialah 0.75. Bila kamu tulis dalam persamaan, kita akan tulis dalam ni. Z sama dengan K punca kuasa 3 R. Z sama dengan 0.75 R. Tapi dalam soalan, ada tak 0.75? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. So, kalau tak ada, pelajar tekan sama dengan. Lepas tu pelajar tekan ni. So, kita akan dapat jawapan 3/4. Dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan. So, jawapan ialah Z sama dengan 3/4 punca kuasa 3 R. Jawapan ialah C. Okey, harap pelajar faham kat situ. Okey, saya faham kat luar sana pelajar ada 2 jenis kalkulator yang kamu guna. Ada yang guna kalkulator jenis yang ni. Kemudian ada juga yang guna kalkulator jenis yang ni. Okey, saya tunjuk untuk kedua-dua jenis kalkulator Okey, kemudian saya tunjukkan ni. Okey, kamu boleh tengok kat sini Okey, sama juga cara dia. Kamu tekan kamu tengok baris ni Saya harap kamu pelajar kamu tengok baris ni. Baris yang ni.
Okey. So ini dekat sebelah Okey, so tekan 3, lepas tu sama dengan ni kita tekan alpha soft. Kemudian K ni kita tekan alpha tutup kurungan. Dia akan jadi huruf X. Okey, seterusnya kita masukkan punca kuasa 3. So punca kuasa 3 64. Okey, sama juga dengan kalkulator sebelah ni tadi. Kamu tekan shift calculate. Tapi yang ni kamu tekan 2 kali. Sebab kalau kamu tekan kali pertama dia akan keluar X tanda soal. So kamu tekan lagi sekali. Shift calculate. Okey, so kamu pelajar akan dapat jawapan 0.75. Okey, kalau nak tekan pecahan, tekanlah ni 3/4. Okey, harap pelajar boleh faham kat sini. Penting sebenarnya Cikgu Faizah kalkulator ni. Dia membantu nak cepat jawab soalan dalam exam tu kan? Betul tu. Okey. Sebab itulah ada satu lagu. Kalau kalkulator ni kan, dia lagu tu macam ni. Kalau tak ada kalkulator macam mana nak jawab peksa? Amboi. Hari-hari suruh beli tapi masih tak reti-reti. Amboi. Sebab itulah semua pelajar mesti ada kalkulator ni. Kalkulator ni akan tolong kamu masa kamu dalam dewan peksa nanti. Okey, masa kamu buat latihan juga nanti. Okey? So harap pelajar masih bersama dengan saya lagi. Boleh kita teruskan Cikgu Faizah? Ya, silakan Cikgu. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ni saya kecilkan dulu. Saya rasa pelajar dia banyak ada guna kalkulator Casio tapi yang warna hitam lah Cikgu Hazri. Adakah cara tekan dia lebih kurang sama ke? Sama. Yang ni lebih kurang sama yang dengan yang 570 punya. Yang ni pelajar. Memang sama. Yang warna hitam tu Sama. Cara tekan dia sama. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Tuliskan persamaan bagi ubahan berdasarkan maklumat yang diberi. So yang pertama, kita gariskan. Sama juga guys, ubahan paling ku dulu setakat ni. Okay, so kita gariskan. Alamak. Okay, so bila kita gariskan tu dia akan jadi ni kuasa 2 dan punca kuasa 3S. Itu dia punya kehendak soalan. Okay, so lepas tu kita tulis dia punya ubahan. So ubahan dia akan jadi P berubah secara langsung dengan kuasa 2S dan punca kuasa 3S. Okey. Seterusnya kamu wakilkan dalam bentuk persamaan. P sama dengan K R kuasa 2 punca kuasa 3S. Okey. Dah masuk, dah tulis dalam bentuk persamaan. Seterusnya kita nak cari nilai K. Okay, bila nak masukkan nilai K, maknanya kita kena masukkan setiap nilai yang dia bagi tu. Okay, so P kita masukkan 1. Kemudian K ni kita masukkan K jugalah sebab K yang kita nak cari. R ni kita masukkan 3 kuasa 2. Kemudian punca kuasa 3. S ni kita gantikan dengan 8. Okay. So kita tekan kalkulator. Kita tengok apa jadi kita kalau kita tekan kalkulator. So kita tekan kalkulator. Okay, ini yang warna hitam tu sama juga yang macam 570 yang kamu guna di sekolah tu. Okay, so cara tekan 1. Mula-mula kamu masukkan 1. Tekan 1. Lepas tu sama dengan ni kamu akan tekan alpha soft. Ingat alpha soft. Seterusnya K ni kamu tekan alpha tutup kurungan. Okey, kemudian 3 ni kamu tekan buka kurungan, 3 tutup kurungan kuasa 2. Ikut je apa yang kamu dah tulis tadi, ikut je. Okey, seterusnya punca kuasa 3. So kamu masukkan kurungan punca kuasa 3 8 tutup kurungan. Okey, bila kamu dah masukkan persamaan tu, kejap ni, bila kamu dah tekan dia akan macam ni tadi. Okey, seterusnya ni tadi, ni yang kamu dah tekan penuh tadi.
Kalau nak cari jawapan K, kamu akan tekan shift calculate, dua kali. Shift calculate. Tapi bila kamu tekan, kamu dapat 5. Banyak 5 kat situ. So, apa cara dia? Macam mana cara nak selesaikan soalan ni, Cikgu Faizah? Tukarkan dalam bentuk pecahan? Tukarkan jadi pecahan. Tekan Kita yang akan simbol pecahan tu, A, B, C tu. A, B per C, ya betul. A, B per C. Ini maksudnya simbol pecahan ya, pelajar. So, kamu akan dapat jawapan terus. K 1/18. Okay, so jawapan ialah C 1/18. Okay, saya tunjuk kalkulator yang satu lagi juga. Okay, ini kalkulator yang satu lagi yang selalu kamu guna juga. Okay, ini lagi senang sebab dia pecahan kan. So, kamu tekan ya. Kamu tengok baris yang ni. Baris ni. Okay, so bila kamu tekan dia akan jadi 1 alpha soft. Okay, persamaan tu. Kemudian K ni kamu tekan. Sama ya, alpha tutup kurungan. So, dia akan jadi X. Kemudian kamu tekan tutup kurungan 3, tutup kurungan kuasa 2. Seterusnya kurungan shift punca kuasa 3 8. Okey, so kamu akan kurungan. So kamu akan dapat macam mana tekan dia? Kamu tekan shift calculate. Kalau kalkulator yang tadi tu kamu tekan shift calculate 2 kali. Tapi kalkulator yang ni kamu tekan shift calculate, lepas tu kamu tekan sama dengan. So dia akan dapat jawapan 0.05555 juga. Okey. So bila kamu tekan kalkulator, dia akan dapat jawapan, tekan AB per C, kamu akan dapat jawapan 1/18. Tapi yang ni, cuba kamu tekan. Kamu akan dapat 1/18. Jawapan C. Okay. So, penting penggunaan kalkulator, macam mana nak tekan. Sebab itulah daripada tingkatan 1 lagi, kita galakkan pelajar kita beli kalkulator saintifik ni. Guna kalkulator saintifik ni. Memang sekolah rendah memang tak boleh guna kan. Okay. Kita teruskan soalan yang berikutnya. Okay, kita nak tengok pula soalan. Okay, saya skip yang ni sebab kita nak tengok yang benci pula. Ni contoh soalan yang benci. Okay, so dia, guys, ubahan paling ku benci. Ni tadi tips dia. Lagi sekali jangan benci soalan tajuk ni sebab dia senang nak skor sebenarnya. Okay, so G ni tadi garis. U ni tadi tulis ubahan dia. Kemudian P ni kita tulis dia punya persamaan. K ni kita cari nilai K. Okey, B ni kita cari nilai baru. Okey. So tips dia tadi, guys, ubahan paling ku benci. Kita nak tengok soalan yang jenis guys, ubahan paling ku benci. Okey. Sama juga pembaris. Yang pertama, gariskan kehendak soalan. Kalau tak nak garis pun tak apa, kamu ada highlight kan? Kamu boleh highlight kan? Tak ada masalah tu. Okey. So, kita gariskan kehendak soalan dia ialah X berubah secara songsang dengan Y. Itu dia punya kehendak soalan. Okay. So, kita dah tuliskan, kita dah gariskan. Seterusnya, kita wakilkan dalam bentuk ubahan. So, bila kita wakilkan dalam bentuk ubahan, dia akan jadi X berubah secara songsang dengan Y. Hati-hati bila tulis tu, jangan salah tulis pula. Okay. X berubah secara songsang dengan Y. Okay, seterusnya kita akan tuliskan dalam bentuk persamaan. X sama dengan K per Y. Okay, kita dah wakilkan dalam bentuk persamaan. X sama dengan K per Y. Okay, bila kita dah wakilkan dalam bentuk persamaan, kita nak tulis, kita nak cari nilai K. Macam mana cara cari nilai K, Cikgu Faizah? Masukkan nilai tu dan tekan kalkulator lah. Cikgu Azri dah ajar cara betul. Senang. Betul tu. Kita masukkan nilai ni. Kita akan masukkan nilai ni. Okay. So, kita akan masukkan nilai dia. X tu kita gantikan dengan 15. K tu kita nak cari. Kemudian, Y tu kita gantikan dengan 4. Okay. So, ini senang je sebenarnya kan soalan ni. So, darab silang je. K
sama dengan kamu dapat 15 darab 4. So 15 darab 4 kamu dapat 60. Okey. Kalau rasa tak pandai juga kalkulator, tak pandai juga nak pindah-pindah tu, kamu tekan je kalkulator. So masukkan 15 alpha calculate ataupun alpha solve. Lepas tu alpha x, ni per ni kita tekan per 4. Lepas tu kita tekan shift calculate 2 kali shift calculate. So kamu dapat nilai K tu 60. Okey. Sama juga cara kalkulator ni pun sama. Kamu masukkan. Kalau rasa susah sangat nak pindah-pindah, kamu tekan je kalkulator 15 alpha calculate. Lepas tu alpha x. Per ni akan jadi kamu tekan yang ni per 4. Yang ni mudah sikit sebab dia dalam bentuk persamaan yang kamu tulis tadi. Okey, tu beza dia tadi Kemudian kamu tekan shift calculate, lepas tu kamu tekan sama dengan. Kamu dapat jawapan 60. Okey. So itu baru yang ku. Sekarang yang benci pula. Benci tu maksudnya nilai baru. Kamu nak cari nilai baru. Dia bagi soalan dekat sini, hitung nilai y apabila x sama dengan 5. Maknanya nilai k yang kita dapat tadi, kita kena gunakan balik. So daripada sini, kamu akan ambil daripada sini. So x sama dengan k per y. X sama dengan, berapa nilai k yang kita nak gantikan tadi, Cikgu Faizah? 60 per y. Okay, so benci ni nilai baru. Nilai baru maknanya x ni kita gantikan dengan 5. So x ni kita ganti 5 sama dengan 60 per y ni kita nak cari. Okay, y ni kita nak cari. So tekanlah kalkulator kamu. Sebab itulah kalau tak ada kalkulator, macam mana nak jawab peksa kan? Okey, kita tekan So kamu tekan 5. Lepas tu kamu tekan alpha, ataupun saya tekan serentak lah sekali. Macam ni, senang kamu tengok So sini saya tekan 5, sini pun saya tekan 5. Okey, kemudian yang sama dengan ni, saya tekan alpha solve. Sini pun saya tekan alpha solve. Okey, kemudian 60, saya masukkan 60. Yang per ni, siap. Yang ni pun saya masukkan 60. Okey, yang per ni, kita tekan per. Y ni, kita gantikan alpha x. Selalunya kita guna x je lah untuk cari nilai tu. So, yang ni pun kita tekan per alpha x. Okey, so kita tengok jawapannya. Yang ni kita tekan shift calculate 2 kali. Kenapa kan solve kat situ? Kita try pula kat sini. Shift calculate, kemudian sama dengan. So jawapan 12. Sebenarnya boleh solve tu. Dia dah pening sekejap tadi tu. So y jawapan dia 12. Ni jawapan dia 12. Kita tekan semula. Mungkin kalkulator ni pun dia dah banyak sangat tekan kan. So kita masukkan 5 alpha solve, kemudian 60 per alpha x. Shift calculate. Okey, kalau tak dapat macam tu, kita cara lain. Per ni maksudnya apa, Cikgu Faizah? Bahagi. So kalau tak dapat juga, kamu tekanlah 5 alpha solve 60 bahagi alpha x. So shift calculate. Harap-harap jadi. Pun tak jadi juga. Kenapa tak jadi? Ataupun cuba masukkan kurungan. 5 alpha solve. 5 alpha solve, kemudian 60 per alpha x, tutup kurungan. Shift calculate. Kan solve juga. Kalau dapat soalan macam ni, dia dah pening. Kalau dapat soalan macam ni, maknanya kamu kena kira manual.
Jangan minta ibu bapa kamu beli kalkulator yang ni pula tau. Okay, jangan minta ibu bapa kamu beli kalkulator yang ni sebab kamu dah beli yang ni. Jangan minta beli yang ni tau. So, ni pindah cara manual, maknanya ni kamu darab kan 5y sama dengan 60. So, y sama dengan 60 per 5. Y sama dengan 12. So, kemahiran ni penting juga sebenarnya. Ini kemahiran asas. Okay? Okay. Boleh teruskan lagi, Cikgu Faizah? Ya, silakan Cikgu Azri. Okay. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Guys, ubahan paling ku benci. So, sama juga. Yang pertama, kita gariskan. So, Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okay, so kita dah gariskan, kemudian kita tulis dia punya ubahan. So, Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okay, kemudian kita akan tuliskan dia punya persamaan. Ini tadi sudah, ini tadi sudah, semua. Kemudian P ini persamaan. Y sama dengan KX kuasa 3. Okay, seterusnya K. Kita nak cari nilai K. Nak cari nilai K, kita gantikan nilai yang diberi tu dekat sini. So, Y sama dengan 3. K memang kita nak cari. X ni, kita tekan 2 kuasa 3. So, harap-harap kalkulator jadi kali ni. Dia tak pening lagi, harap-harap. Siapa lagi hebat pelajar? Kita ke kalkulator? Kita lah lagi hebat kan sebenarnya. Kita yang cipta kalkulator kan. Okay, so kita tekan kalkulator. So, kita tekan 3 alpha soft, kemudian X ni kita tekan alpha X, tutup kurungan 2 kuasa 3. Kuasa 3 ialah yang ni. Okay, kemudian kamu tekan shift calculate. Shift calculate. Kan soft juga. Dah pening lah tu. Saya rasa kena reset balik lah kalkulator cikgu yang sebelah sebelah kiri tu. Kejap saya cuba reset mungkin balik. Kena reset balik tu. 3. Okay, biarkan di reset dulu. Kemudian kita cuba kalkulator yang ni. So, 3 alpha soft, kemudian alpha X dalam kurungan 2 kuasa 3. Shift kuasa 3. So, shift calculate sama dengan. So, jawapan 0.375 untuk nilai K. Okay. Untuk nilai K ialah 0.375. Soalan tak minta nilai K sebab dia nak minta nilai yang baru. Cuba kita try kalkulator satu lagi tadi. Okay, 3 alpha soft alpha X tutup kurungan 2 kuasa 3. Shift kuasa 3. Shift kuasa 3. Shift kuasa 3. Okay, shift calculate. Shift calculate. Itu jadi. Betul lah Cikgu Faizah. Kena reset dulu lah. Dia penat nampaknya tu. Dia dah pening kan? Dah 40 minit belajar, dia dah penat. Okay. So, sama jawapan. Ini untuk jawapan K tau. So, kita belum selesai lagi soalan ni. Jadi, kita tengok pula. Sebab ini yang nilai baru. Yang benci tadi. So, kita tuliskan dia punya persamaan tadi. Y sama dengan 0.375 X kuasa 3. Ini kita dapat daripada sini. Nilai K yang saya dapat tadi, nilai K yang kamu cari tadi, kita gantikan dengan nilai 0.375. Okay. Lepas tu nilai yang baru. So, soalan dia, cari nilai X apabila Y 24. Maknanya Y ni kamu ganti 24. Sama dengan 0.375 X kuasa 3. Lepas tu, tekan je kalkulator kamu. So, bila tekan kalkulator kamu, harap-harap kali ni jadi juga untuk yang sebelah sini. Okay, kita tekan sama-sama. 24, sini saya tekan 24, sini pun saya tekan 24. Kemudian alpha soft. Okay, kemudian 0.375 alpha tutup kurungan kuasa 3. Okay, kemudian yang ni pun sama, saya tekan juga
0.375 alfa tutup kurungan shift kuarter 3. Okey. Lepas tu kalkulator yang putih ni kita akan tekan shift calculate sama dengan. So kamu akan dapat jawapan 4. Okey. Yang ni pula. Kita tekan shift calculate 2 kali. Kita dapat. So jawapan dia 4. Jawapan dia ialah A. Okey. Jawapan ialah A. Senang tak belajar? Senang kan? Saya harap pelajar fahamlah apa yang kita terangkan hari ni. Betul tak Cikgu Izzah? Betul. Okey. Kita teruskan. Okey, kita tengok contoh soalan lain pula ya. Okey, kejap saya ambil soalan yang lain. Mungkin soalan yang kita tengok soalan yang agak mencabar sikit lah. Okey ni. Okey. So, soalan dia panjang. Bila dapat soalan macam ni, panjang-panjang macam ni, belajar tengok dia jadi gabra, dia jadi suspend, dia jadi tak nak jawab, dia jadi tak nak tak nak baca. Jangan risau pelajar. Kena kuasai dulu betul-betul soalan tu. Dalam suatu kerja sukarela, 2 orang budak lelaki telah ditugaskan untuk mengecat dinding sebuah dewan. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan mereka adalah 2 jam 30 minit. Diberi masa T berubah secara songsang dengan bilangan kerja tenaga Y. Hitung masa dalam minit yang diperlukan jika 5 orang budak lelaki melakukan tugas itu. Okey, yang pertama gariskan. So kita gariskan kehendak soalan. So gariskan apa yang diminta tu, diminta kat situ ialah T berubah secara songsang dengan bilangan tenaga kerja Y. Okey, so kita dah gariskan. Ni dah selesai dah. Kemudian ubahan. Ubahan kita wakilkan dalam bentuk ubahan. So bila kita wakilkan dalam bentuk ubahan, dia akan jadi T ikat 1/Y. Sebab secara songsang kan. Okey. Kemudian P. P paling untuk persamaan. Apa persamaan dia? Dia akan jadi T sama dengan K/Y. Okey. Last kali, sebelum yang second last tu, K. Maknanya kita cari nilai K. Okay, dekat sini kita nak cari nilai K, kita nak gantikan nilai. Kamu kena fahamkan kat soalan ni, T ni mewakili masa, time. Okay, T ni untuk time, masa. Kemudian Y ni ialah bilangan pekerja. Okay, bilangan pekerja kita akan gantikan dengan 2 orang. Nampak tak? 2 orang budak. So maknanya Y tu kita akan gantikan dengan 2. Sama dengan K/2. T ni time, dia ada bagi masa dekat situ 2 jam 30 minit. Okey. Kamu kena tukarkan 2 jam 30 minit ini dalam bentuk minit. So kita tahu 1 jam ialah 60 minit. Kalau 2 jam ialah 120 minit. Kalau 2 jam 30 minit, dia akan jadi 150 minit. Maksudnya nilai T tu kamu gantikan dengan 150. Okey belajar? Okey, kemudian kita cari nilai K. Ini senang je. K, kamu darab silang, kamu dapat 300. Okey? Tapi kamu tengok, jawapan tak ada. Kenapa jawapan tak ada? Sebab belum habis lagi. Setakat kamu kira ni, baru belum benci lagi. Okey? So, kita nak cari nilai yang baru tu, nilai yang baru untuk soalan ni. Okey, kita masukkan nilai yang baru diminta tu. Okey, nilai baru yang diminta ialah hitung masa dalam minit yang diperlukan jika 5 orang budak lelaki melakukan tugasan itu. 5 orang. Maksudnya, kita nak gantikan 5 ni dekat T ke dekat Y? Cikgu Faizal, rasa kat mana? Dekat Y. Sebab Y tadi lah, kita kata orang kan? Kerja kan? Ya betul. So, kita akan ambil dekat sini. T sama dengan 300 per Y. Kenapa 300? Sebab nilai K yang kita dapat tadi 300. Betul. Okey. Kemudian T ni kita gantikan dengan 5. Sama dengan 300 per Y. Okey, kalau tak dapat tekan je kalkulator, tekan kalkulator sini, tekan kalkulator sini. Okey, kita tekankan yang ni 5
5 alpha soft, kemudian 300 per alpha x. Shift calculate. So jawapan 60. Sama juga kalkulator yang ni. 5 alpha soft 300 per alpha x. Shift calculate sama dengan. So jawapan 60. Okay, so maka kamu dapat jawapan 60. Jawapan dia B. Selesai. Senang kan? Dah? Harap kamu faham lah apa yang kita terangkan ni. Kita ada masa lagi ke, Cikgu Faizal? Saya rasa sekarang kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Mungkin Cikgu Hazri ada perkongsian lain yang lagi menarik? Okey. Seterusnya kita tengok. Ada soalan quizzes. Sebelum soalan quizzes, sebelum tu sekejap. Lepas ni kita main quizzes ya pelajar. Okey. Soalan yang sama. Soalan ni soalan format KSSM. Sebab soalan format KSSM saya rasa cikgu kamu pun dah terangkan kat kamu. Dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Untuk kertas 2 tau. Yang tadi tu saya lebih kepada kertas 1 untuk soalan objektif. Okey. So soalan yang sama. Yang pertama, apakah kesimpulan yang kamu boleh perolehi daripada soalan tersebut? Soalan yang ni tadi. Apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Kemudian soalan kedua, lakarkan graf untuk soalan ini. Okey? So soalan pertama dulu. Siapa boleh jawab? Apakah kesimpulan yang kamu boleh perolehi daripada soalan tersebut? Sekarang soalan ni ialah dia kata secara songsang. Tadi kita dah wakilkan T berkadar berubah secara songsang dengan Y. Rasa-rasa apa jawapan kamu untuk beri kesimpulan untuk soalan ni? Di awal slide tadi kita dah tengok nilai ni kan. Kalau nilai T meningkat, apa akan jadi pada nilai Y? Pelajar? Y menurun lah. Sebab dia songsang. Ya, betul. Kesimpulan dia kamu boleh katakan macam ni. Jika nilai T meningkat, maka nilai Y akan menurun. Sebab apa? Sebab dia berubah secara songsang. Kamu kena fahamkan betul-betul berubah secara langsung tu maksudnya apa. Tadi awal-awal tadi saya dah bagi tahu secara songsang macam mana. Okey, so kita dah jawab soalan ni. Ataupun kamu boleh cakap, semakin ramai pekerja, maka semakin singkat masa yang disiapkan untuk cat dinding tadi. Itu untuk soalan 1. Kemudian soalan 2. Okey, lakarkan graf untuk soalan ini. Bila kamu kena tahu bentuk-bentuk graf. So, lakarkan graf maksudnya dia ada 2 jenis graf kat situ tau. Satu graf songsang. Kalau graf songsang bentuk dia ialah macam ni. Maksudnya ini ialah T, ini ialah Y. Okey? Kemudian bila kamu wakilkan dalam bentuk macam ni, paksi Y ialah T, paksi X ialah 1 per Y. So dia akan jadi macam ni. Garis lurus. Okey, yang ni kamu boleh rujuk buku teks kamu. Muka surat gambar-gambar ni, gambar untuk graf, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 19. Ni muka surat 19. Okey? Okey, harap pelajar boleh faham apa yang saya terangkan kali ni. Okey, saya rasa sampai sini saja, tapi sebelum kita berakhir, kita nak main quizzes. Boleh tak Cikgu Faizal main quizzes? Ini saya suka ni. Mungkin biasa pelajar memang suka main game ni. Itulah kan. So soalan tak banyak. Cuba saya harap pelajar faham apa yang saya terangkan tadi. So kita nak test pemahaman kamu. Boleh tak kamu sekejap saya share link kat sini. Saya rasa pelajar mungkin dah biasa menggunakan game quizzes ni. Anak-anak boleh search QUIZZIZ quizzes. Okey, masukkan kod yang diberikan di situ.
362410. Okey. Okey, Kita pelajar dah ada harap dah peserta. bersedia. Okey, kalau dah ramai yang masuk, kita boleh mula main game. Malam-malam ni main game seronok, Cikgu Hazri. Betul tu. Mungkin dia tak bosan kan? Okey, Ya. ramai-ramai masuk. Cepat masuk. Baru Syah seorang masuk. Harap-harap pelajar dapat masuk. Kod dia ialah 362410. Mari, mari. Okey. Okey, ada 3 orang dekat situ. Cepat-cepat kita kasih gegau lagi. Kita kasih gegau lagi malam ni untuk tajuk ni. Okey, dah ramai dah kat situ. Sempena Dekat Merdeka ni situ kena ada. semangat. Betul tu Cikgu Faizah. Ramai dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, mungkin kita Okey, nanti lagi anak-anak 2 minit. masukkan kodnya 362410. Saya ulang, kod untuk masuk game quizzes kita malam ini 362410. Okey. Kita cuba ikut. Ramai dah masuk. Ada lebih kurang. Saya harap nanti kita boleh kenal pasti pemenang. Nanti harap pelajar berespon lah. Daripada sekolah mana kan? Betul tu. Saya ada juga nampak nama-nama pelajar saya ni. Alhamdulillah. Menarik ni. Teruja cikgu dia nak tengok menang ke tidak anak murid saya ni. Okey, pelajar boleh type quizzes, kemudian masukkan kod Masukkan kod 362410. Okey, mungkin kita boleh mula, Cikgu Baik, Cikgu Hazri, saya rasa kita boleh mula sekarang. Nanti pelajar nak masuk lagi pun boleh, tak ada masalah kan? Jika kita dah mula pun pelajar boleh masuk. Okey. Baik, are you ready? Okey, ready semua? Okay, 3, 2, 1, go. Go. Harap semua pelajar boleh jawab. Okey, pertandingan untuk ubahan bermula malam ini. Kita tengok ramai pelajar-pelajar kita. Nampaknya Nur mendahului di situ. Nampaknya Syah mungkin mendahului juga. Nisa, Fauzan. Tak banyak pelajar. Soalannya 10 saja. Persaingan sengit? Ya, betul tu. Agak sengit di situ. Tengok pelajar. Okay, come on guys. Nazaina, come on. Amir, Airin. Okay, dicatat sekarang yang mendahului ialah Airin Kristina. Diekori rapat oleh Nur. Manakala di tempat ketiga oleh Achad. Nampaknya Charles Goh telah merampas tahta di situ. Dan di tempat kedua. Charles Goh ni saya daripada SMK Agro. Nama dia memang glamour daripada minggu lepas. Bagus tu. Ini saya kena cari bagi hadiah ni. Okey, di manakah semua? Nisa, jawab soalan. Charles Goh, come on. Okey, sekarang yang mendahului ialah Airin Kristina. Tempat kedua, nampaknya telah merampas tahta di situ. Nampaknya Fiza berada di tempat pertama sekarang. Baik, sementara kita menantikan pemenang, saya nak iklankan jugalah pada para pelajar bahawa pelajar boleh juga melihat kembali video yang kita kongsikan pada malam ini. Searchkan sahaja pada YouTube Kasih Gegau. Jadi semua video-video akan muncul di situ dan pelajar boleh melihat semula video yang kita kongsikan malam ini. So jangan risau pelajar. Cuma quizzes ni, game ni sekarang lah. Lepas ni dah dapat pemenang, dah tak ada lagi lah. Cuma lepas ni kita akan ada quiz melalui Google Form. Yang ini pelajar boleh jawab untuk mendapatkan sijil. Tak kisah walaupun kita dah habis siaran pada malam ini, pelajar boleh lagi untuk menjawab quiz yang kita kongsikan sebentar lagi sebelum kita tamat siaran. Nampaknya masih rancak lagi Cikgu Faizah. Ya, persaingan sengit. Fiza hampir di situ ke garisan penamat. Okay, tempat kedua ialah Nur, tempat ketiga ialah Achad. Nama glamour semua Cikgu Hazri Ya, betul tu. Nama-nama glamour budak-budak muda sekarang. Okay, kita tengok yang bagi mungkin
Oh, ramai ya yang menyertai malam ni, Cikgu Faizah. Ya, Alhamdulillah dapat sambutan. Oh, kita tak kenal siapa ni saya di sini ni. Lama betul. Laju masing-masing. Sengit. Baik, Cikgu Hazri, adakah kita dah dapat pemenang? Belum lagi? Okey, mungkin pelajar boleh just menjawab tapi saya terpaksa stopkan. Okay, kita tengok, kita stopkan ya, Cikgu Faizah? Ya, silakan. Okey. So, okey. So, kita dah dapat pemenang kat situ. Tempat pertama Farah, tempat kedua Syakirah, tempat ketiga Nurul Waizah. Tahniah semua diucapkan kepada yang mencuba menjawab tadi, tahniah juga diucapkan ya. Okey. Seterusnya untuk soalan Google Form ya, Cikgu Faizah. Ya, silakan Cikgu Hazri, kita kongsikan. Baik, para pelajar ya. Tertera di skrin ini adalah kod QR code untuk pelajar scan bagi menjawab soalan kuis. Soalan kuis ni kita akan kongsikan juga linknya. Nanti pelajar-pelajar boleh tekan di situ dan bukan semestinya jawab pada malam ini. Selepas ini pun pelajar masih lagi boleh jawab kuis ni. Jawab sampai dapat markah penuh sebab pelajar akan diberikan sijil. Nur Fadila Razak dah buat tapi lagi satu soalan belum siap. Alamak. Itulah kan Cikgu ni Nur Fadila ni kamu boleh cuba kuis Google Form pula ya Fadila? Ya. Okay, harap pelajar dapat scan. Kamu boleh tonton juga video ni di hari kemudian untuk kamu jawab soalan kuis Google Form ni dan dia akan disertakan sijil oleh pihak PPD. Ya, untuk Google Form ni tidak terhad pada waktu ini sahaja ya. Pelajar boleh lagi cuba menjawab soalan ini di masa-masa akan datang sehingga dapat markah penuh baru puas hati. Betul Cikgu Hazri? Betul tu Cikgu Faizah. Okey. Baik, pada pelajar jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan. Tajuk seterusnya yang akan dibincangkan adalah asas nombor. Baiklah, kita telah pun berada di akhir siaran. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hazri yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh warga unit SIC Plus PPD Melaka Tengah dan tim Kasih Gegau Matematik untuk program Kasih Gegau SPM 2021. Saya bagi pihak rakan-rakan di sini ingin memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang siaran berlangsung. Kami semua mendoakan kejayaan anak-anak pelajar semua. Teruskan usaha dan jadikan segala halangan dan cabaran sebagai pencetus semangat dan motivasi untuk lebih berusaha agar dapat mencapai kejayaan cemerlang di dalam SPM nanti. Baik, sebelum kita berpisah, izinkan cikgu berpantun ya. Orang Melaka ni memang terkenal dengan berpantun. Harum baunya si bunga cengkeh, dibawa belayar si dara ambun. Buang yang keruh, ambil yang jernih, jadi disusun, maaf di pohon. Semoga kita bersua lagi di slot yang ketiga. Jangan lupa anak-anak, pada minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama, sesi ketiga kita akan belajar tajuk asas nombor. Jangan lupa, #Kasih Gegau SPM ku, #Pasti Boleh. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.